Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, dengan angin yang ada sekui-sekui bahasa sejuk Indonesia tadi lalu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu, yang mana kata ulama, al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma'i wal munafiqu fil masjidi kat-tayri fis sijni. Kata ulama, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah bila dia duduk dalam masjid as-samaki, seperti mana ikan, seperti mana haiwan yang duduk di dalam air. Kita tengok ikan duduk dalam air syok, mengenang pasal apa? Pasal sifat ikan memang dia suka duduk dalam air. Maka kata ulama di sini nak bagi tahu sifat orang beriman bila dia duduk dalam masjid, dia rasa seronok, dia tak rasa nak lari, dia tak rasa nak gundah gulana. Wal munafiqu, akan tetapi orang yang sifat dia sifat munafik, bila dia duduk dalam rumah Allah, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk dalam majlis ilmu, kaqayri fi sijni, seperti mana seekor burung yang berada di dalam sandar. Orang munafik. Kenapa? Kalau ustaz sebut tembok kena kat dia, dia tak boleh doa, dia kena burung. Kenapa? Dia kena kat dia. Masya-Allah. Maka malam ni saya tembok bila mana tu kalau dengan ulama. Kenapa? Ulama pula. Masya-Allah. Kita duduk dalam masjid ni sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas tulis sa'ah, baca ulang. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang nak mengimarahkan rumah Allah, yang nak menghidupkan rumah Allah, yang selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu, yang pertama sifat dia man amana billah, orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia beriman kepada Allah, dan juga dia beriman pada hari akhirat, pada hari pembalasan. Itu di antara sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini pengajian kita berpandukan kepada kitab ni 40 hadis penawar bagi hati. Tapi malam ni saya nak bagi kat pandung-pandung tak ada, pasal stok habis. Pasal stok habis, kedai ni habis, kedai ni habis, tak apa. InsyaAllah bulan depan kita pastikan setiap seorang, semua ada seorang satu mengaji dia kitab berusuk. Kalau tak ada kitab, dia buat apa pada tu guru. Dia buat apa pada tu guru. Ustaz tak ada jabihi, dia dah dia ustaz nak cakap habis, dia lah. Masya-Allah. Maka bila ada kitab berusuk kita mengaji. Maka pada malam ni kita tengok 40 hadis penawar bagi hati.
kitab yang dikarang oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Siapa dia? Iaitu seorang ulama yang dilahirkan di Banjarmasin, Indonesia. Nama Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi adalah nama gelaran dia. Nama betul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, itu nama dia. Maka kitab ni dia nak cerita kepada kita apa dia hadis-hadis yang mana bila kita baca hadis ni boleh membuka hati kita yang banyak dosa, yang banyak kesakitan, yang banyak penyakit kronik yang dialami oleh kita selama ni. Maka pada malam ni kita tengok dulu mukadimah kitab ni. Kata pengarang bahawasanya hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan tapak semayan iman, tempat bertunas dan berjambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati. Hati manusia adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wadah atau bekas kepada fitrah, akal dan juga hikmah. Oleh itu hati sanubari adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan berani mengambil sesuatu yang haram. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan juga tindakan. Maka apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Kata pengarang di sini bahawasanya hati adalah tempat utama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang duduk dalam diri kita, yang duduk dalam yang tertanam di dalam batin diri kita ini adalah tempat utama yang akan dinilai, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi kata sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak akan melihat ila suwarikum, pada rupa paras kamu. Allah tak tengok kita putih ke, kita hitam ke. Allah tak tengok kita smart ke, kita bodoh ke. Allah tak tengok kita Melayu ke, kita mamak ke. Allah tak tengok kita datuk ke, datin ke, dan tintun ke, orang biasa ke, siapa pun kita. Allah tak tengok rupa parah ataupun luaran kita. Walakin Allah, akan tetapi sabda Nabi, Allah hanya melihat yang zuru, melihat ila qulubikum, yang pertama akan melihat hati kita. Bila Allah dah tengok hati kita, Nabi sebut lagi wa a'malikum, Allah tengok pula amalan kita. Maka dalam hadis ni Nabi sebut cantik dah, turutan dia cantik dah, tertib dia cantik dah. Nabi susun yang pertama hati, yang kedua amalan kita. Kalau hati kita bagus, insya-Allah amalan kita pun bagus. Tapi kalau hati kita dengki dengan orang, tak boleh tengok orang lebih daripada kita, benci tengok orang, maka perangai tindakan kita yang secara zahir akan tidak baik seperti mana apa yang terlintas dalam hati. Sebab tu penyakit manusia ni macam-macam. Kencing manis ada, jantung ada, penyakit darah tinggi, darah rendah, tu penyakit hak boleh dirawat. Tapi penyakit hati tak boleh makan tonik al-jabbar. Hak tu memang hak kena kanser hati, penyakit hati ada, memang nampak tu. Tapi penyakit hati tak nampak ni pada hasad dengki, sum'ah, dia ujuk riak, tu penyakit hati itu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang ada perangai sombong, sifat bongkok di dalam diri dia walaupun sebesar zarah, maka tidak akan layak masuk syurga orang tersebut walaupun sebesar zarah. Kita tanya pula, ustaz, besar zarah tu besar mana? Besar cindai ke?
Kata ulama, zarrah itu seperti mana tuk kita pada zaman dulu. Dan teringat balik mak kita yang dah fikir 30 tahun, 40 tahun dulu, rumah kampung. Asal saya kampung Padang Ceplak. Saya bumi ni kalau tak kenal dulu ke orang pendek ada video. Dulu ke orang pendek pada tak biji ke orang pendek aku dia tapi dia tak nak aku tu pada motor sama dia nak dia kecil tu dah agak kan apa dia penyakit hati tak habis masuk dalam syurga langsung. Sebab tu hati kita kena jaga. Seperti mana kita tengok hati Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia memeluk Islam, dia tak beriman kepada Allah. Dia tak pernah beriman kepada Allah, tak pernah kenal langsung siapa Muhammad bin Abdullah. Tak pernah kenal langsung dalam diari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq ataupun nama sebenar dia Abdullah bin Quhafa. Tak pernah kenal langsung siapa itu Allah, siapa itu Muhammad. Akan tetapi bila Allah campurkan cahaya hidayah petunjuk dalam diri sanubari Abu Bakar As-Siddiq, dia bila lepas memeluk Islam jadi seorang manusia yang hati paling cantik, hati paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi bagi gelaran As-Siddiq membenarkan apa sahaja hak Nabi kata, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq, hati dia bersih, tak ada penyakit hati. Orang kita banyak penyakit hati, Masya Allah. Dia tengok kawan dia meninggal, kan, laku pada kedai dia. Esok 2-3 hari dia buat sihir. Baru meninggal buat sihir dah, Masya Allah. Kita tengok Cina, walaupun tidak beriman kepada Allah, tak pernah ada payah nak dengar apa. Ada Cina duk buat sihir sama-sama mereka. Pasal mereka ni nak tolong bangsa mereka. Kita mahal subang dia kata hang tu Zahrabiah, kena bang mahal tu dia kata apa? Tak kena cukai, dia pergi kena dah subang. Dia kata betul dah. Awal dia tiup, Masya-Allah. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq hati dia bagus. Pasal apa? Pasal Allah tak tengok luaran dia. Bukti kata hati Abu Bakar As-Siddiq ini ketika mana baginda Nabi di Isra dan juga di Mi'rajkan. Allah sebut dalam Al-Quran awal juzuk 15 surah Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang mana maha suci Allah asra yang telah memperjalankan bi'abdihi, yaitu hambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada satu malam. Orang tanya Ustaz, Al-Isra wal Mi'raj ni sepenuh malam ke, separuh ke, setengah ke, suku ke? Maka ini telah dijawab oleh sepupu Nabi, iaitu Ummu Hani. Ummu Hani kata pada malam Al-Isra wal Mi'raj, sedekah daripada waktu Isya, Muhammad masih lagi berada di rumah tu. Nak menunjukkan Al-Isra wal Mi'raj tidak berlaku start daripada Maghrib, pasal waktu Isya Nabi duduk di dalam lagi tak naik jumpa Allah lagi. Maka Allah memperjalankan baginda minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata ulama dipanggil rihlatul ardiyah, perjalanan darat. Tak terbang naik Asia kau nak aku. Asia lagi macam-macam Allah beri, Masya Allah. Saat nak naik izin mati, saat dia tu macam-macam Allah beri, Masya Allah. Perjalanan darat Al-Isra dia bagi daripada Masjidil Aqsa naik bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, dipanggil Al-Mi'raj. Itu dipanggil Rihlatus Samawiyah, perjalanan langit. Maka bila Nabi naik jumpa Allah Subhanahu wa taala, naik turun sampai Allah diskaun sembahyang daripada 50 jadi 5 waktu. Selesai Nabi jumpa dengan Allah, Nabi turun balik di atas muka bumi. Maka Nabi bagi tahu kepada semua penduduk Makkah, wahai penghuni
Makkah, ketahuilah sesungguhnya semalam aku naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lagi pada langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Mereka ni tak percaya kepada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, mana mungkin kamu boleh naik di atas langit sana tanpa menggunakan sebarang peralatan yang canggih, yang berteknologi tinggi. Sedangkan perjalanan daripada darat nak naik ke satu lapis demi lapis demi lapis di langit memakan masa yang panjang, bahkan memakan masa bertahun-tahun. Wahai Muhammad, mana mungkin kamu boleh buat lagu ni? Dia percaya Nabi, Masya Allah. Akan tetapi bila mereka dengar Nabi bagi tahu lagu tu, orang-orang Makkah ni kira nak kacau Nabi ya. Dia pun nak bunuh Nabi ya. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq, ketua mereka dulu, Abu Bakar main daripada ketua pembesar Quraisy, maka dia dihormati dan disegani oleh penduduk Makkah. Dia kata tak apa, kita jangan bunuh Muhammad lagi, kita pergi jumpa dulu kita punya ketua dulu, Abu Bakar As-Siddiq. Kita tanya. Dia pun tanya, wahai Abu Bakar ni, kawan kamu dobat senang apa dah tahu ni di Mekah ni. Dia kata, naik di langit tu pun pula kami tak boleh terima kan langsung. Wahai Abu Bakar, dia kata. Abu Bakar tanya balik kepada mereka, wahai sahabatku, wahai penduduk Mekah, betul ke Muhammad kata lagu? Betul ke Muhammad kata dia naik jumpa Allah semalam tak sampai sepenuh malam Muhammad dah turun balik ke bawah? Betul ke? Dia kata lagu tu. Jawab penduduk Mekah, wahai Abu Bakar, benar itu yang telah diperkatakan oleh Muhammad. Maka Abu Bakar jawab, kalau itulah yang telah disebutkan, yang telah diucapkan oleh Muhammad, sadaqaka ya Rasulullah. Apa yang Muhammad bagi tahu semua betul kata. Masya Allah. Pasal hati dia bersih, hati dia cantik. Subhanallah. Allah tak tengok luar. Seperti mana Sayyiduna Bilal bin Rabah hitam legam lipin Bilal. Bilal adalah hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar masuk Islam, Bilal adalah hamba dia. Bila dia dah memeluk Islam, dia punya seronoknya sebab dapat hidayah daripada Allah, maka dia ambil keputusan tindakan awal, first action yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, memerdekakan hamba dia, Bilal bin Rabah. Masya Allah. Maka Bilal bin Rabah walaupun dia hitam, akan tetapi dalaman dia, hati dia cantik, putih, bersih, berseri. Masya Allah. Bilal di antara 3 orang sahabat Nabi yang hitam. Hitam sungguh mereka ni, tak tahu dah agak. Ulama kata Bilal, bila kamu tengok dia di tengah di waktu malam, bila dia duduk di tengah padang, kamu akan nampak Bilal hitam pada badan. Masya Allah. Hitam Bilal. Seorang lagi sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az kata ulama, bila dia berjalan sebelah Bilal, maka kamu akan dapati Bilal putih seumpama sereh pula. Masya Allah. Atas hitam pada badan. Ni bila duduk sebelah Sa'ad, nampak Bilal putih. Daripada apa? Daripada Sa'ad nampak seumpama sereh pula. Lagi hitam Sa'ad. Walaupun Sa'ad hitam, walaupun dia ni tak ada rupa yang handsome, akan tetapi ketika mana Sa'ad bin Mu'az meninggal, arasy Allah bergoncang, malaikat semua teriak. Pasal apa? Pasal kematian, kewafatan Sa'ad bin Mu'az. Masya Allah. Walaupun hitam, kita hak putih ni mati juga, malaikat teriak, iblis teriak, malaikat wajib mati. Masya Allah. Hak kita ni bukan dalam masjid ni lah, serta tempat lain di Bosnia Herzegovina. Kita mati, iblis teriak, dia kata, kawan aku mampu dah kata. Masya Allah. Tapi Sa'ad bin Mu'az dia meninggal, malaikat teriak, arasy Allah bergegar. Masya Allah. Yang ketiga, sahabat Nabi yang hitam, Sayyiduna Julaibib, seorang pemuda yang hitam, akan tetapi dalam hitam dia tu, dia adalah seorang pemuda yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hitam legam. Masya Allah. Sebab itulah kita tengok dalam surah Al-Baqarah, bila Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, suruh orang-orang kafir beriman kepada Allah, maka pokok hak kafir ini berkata, takkan kami nak beriman seperti mana as-sufaha, orang-orang hak bodoh.
Pasal pada katakan sahabat bodoh, pasal sahabat kebanyakan semuanya orang yang susah, orang yang tak ada pelajaran, orang yang tak ada duit banyak seperti mana mereka. Bahkan kebanyakan para sahabat ini datang daripada asal mereka adalah hamba sahaya. Masya Allah. Walaupun hamba Sayyiduna Bilal bin Rabah ketika mana hayat baginda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, walaupun Bilal ni hitam, tapi hati dia putih. Pasal Allah tengok hati dia, Allah tak tengok luaran Bilal. Walaupun hitam, sabda Nabi, sesungguhnya aku telah mendengar tapak kaki Bilal sedang berjalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal tak mati lagi, tapi Nabi kata hidup jalan dah dalam syurga. Kita tak mati lagi, Nabi tak nak sebut kita hidup dalam syurga. Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu Bilal bin Rabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ada wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Perhatikan wahai umatku, sesungguhnya di dalam badan seseorang hamba Allah itu adanya mudghah, iaitu seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Sekiranya daging itu baik, daging itu cantik, dan daging itu molek, sabda Nabi, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh badan dan juga tindak tanduknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan sekiranya seketul daging tadi tidak baik, busuk dan tidak elok, maka akan rosaklah seluruh anggota tubuh badan dan segala tindak tanduknya. Ala wa hiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya ketul daging tadi adalah hati kamu wahai manusia. Nak bagi tahu kalau hati baik, insya-Allah kita punya luaran pun baik. Kalau hati tak baik, luaran kita pun tak baik juga. Maka kalau orang ada kiri, dia kata faham pada suatu pihak, nanti dia kata ustaz tu orang hati tak baik. Kadang ustaz bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk dah berjeda. Dia kata ustaz ni tak ada baik. Dia keluar murid, pasal hati dia tak baik. Masya Allah. Tambah dia tengok ustaz muda pula, dia kata apa saya tak ada mohon ini tak mana main dekat. Masya Allah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang budak tegur Nabi, Nabi tetap mengiktiraf budak tadi adalah guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawadhu'nya Nabi, hati Nabi bagui. Tawadhu' tak tawadhu'nya Nabi diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang tua Nabi keluar pergi shopping dengan Nabi. Masya Allah, dia buat video dah. Kita dah dalam orang tua pulang mana tu, tobat dah buk, dah keluar dah. Pasal orang tua bisa sempat dia gelap, orang ni keluar main. Nabi masuk dalam Gua Thur ketika mana peristiwa hijratul Rasul, Nabi tidur atas rimah orang tua dia. Tapi kita zaman dah sekali, kalau menantu pergi tidur atas orang tua, silap-silap dia angkat pos pergi teh muka. Dia kata hang ni memang menantu tak boleh pakai yang mulia ada balas tu, kalau tu lah. Tapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat. Akhlak Abu Bakar As-Siddiq hebat. Masya Allah. Pasal semua main daripada hati. Satu hari Nabi keluar dengan Abu Bakar pergi shopping. Bila pergi shopping, Nabi pergi cari kain baju nak buat baju. Maka Nabi pergi kedai tu. Nabi kata, wahai lelaki, aku minat kain ni, kamu ambil kain ni, pergi. Lelaki tu potong. Dia tak pasang lagi hantu Nabi. Dia tak pasang lagi. Pasal Nabi ni tak potong. Dia tak pakai special brand. Dia pakai Nabi tak pakai. FW pun Nabi tak pakai. Sebab Nabi seorang tak potong. Semua dan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak orang kita, dia takut pasal dia buat. Pasal dia banyak buat salah, dia akan pasang di kanan kiri, boleh kali, depan belakang. Masya Allah. Kalau dia tu guru tak apa, tu guru pasal takut orang buat main salah, dia letih, dia nak ilmu dengan tak apa lah.
Bila Nabi itu potong kain bagi dekat Nabi, dia bagi-bagi, baru dia perasan, ya Rasulullah lah, dia kata, ingatkan siapa dia? Dia kata, tak apa, mai saya usung kata Rasulullah, buat balik di rumah. Dia nak usung, tak balik di rumah. Nabi kata, tak, jangan buat lagu ni. Nabi kata, sesungguhnya kaum yang memuliakan ketua mereka adalah orang-orang kafir Quraisy sahaja, sedangkan aku ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak layak kamu nak mengagung-agungkan aku, tak layak kamu nak sujud hormat, nak tabi hormat kepadaku, akan tetapi sudah memadai kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nabi ingat kata tu tak pokoknya Nabi. Itu pertama, hak nombor 2 diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang boleh dikatakan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia beritahu bahawasanya pokoknya Nabi ini, iaitu di antaranya Nabi dia akan bagi makan binatang ternakan dengan sendiri, dengan tangan Nabi sendiri. Nabi beri makan. Walaupun Nabi seorang Perdana Menteri Madinah, Masya Allah, Nabi dibagi diri ke unta, ke kuda, ke kambing, semua Nabi bagi. Dan di rumah Nabi ada hamba, ada orang gaji yang ada. Bila orang gaji Nabi ni tak larat pergi beli barang, maka Nabi akan minta, wahai orang gaji, wahai hamba aku, mai sini, aku nak pergi beli barang di kedai runcit, tak aku bawa balik. Masya Allah. Bila orang gaji Nabi tak larat nak tumbuk gandum untuk buat makanan nak hidang kepada Nabi, maka Nabi akan kata, kalau kamu tak larat, mai aku pula nak tolong tumbuk. Masya Allah. Nabi. Bila kasut Nabi koyak, Nabi jahit sendiri. Bila baju Nabi koyak, Nabi jahit sendiri. Dan kata sahabat, apa sahaja yang orang lelaki buat pada zaman tersebut, semuanya pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita nak relate dengan zaman dah, kalau kita nak hidup di tepi rumput, Nabi pun tepi rumput juga. Masya Allah. Kalau kita nak pergi ke bendang Nabi sembah racun apa, Nabi pun laku itu juga. Masya Allah. Apa sahaja yang orang lelaki pernah buat pada zaman tersebut, kata para sahabat, semuanya telah dilakukan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Hebat Nabi. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri kamu Muhammad khuluqin 'azim, ada akhlak yang hebat, ada akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok apa lagi kata pengarang. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya berbuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan juga kemaksiatan. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seseorang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi fitrah manusia yang semula jadi, yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar inilah terletaknya hukum taklif atau hukum-hukum syarak kepada seseorang. Kata pengarang, hati kita ni secara fitrah semula jadi yang Allah buat. Yang pertama, suka kepada kebaikan. Yang kedua, benci kepada benda yang tidak baik, iaitu benda maksiat. Sebab itulah di antara hikmah Allah memutuskan mengirimkan baginda Nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kata Allah, ba'athna, kami telah mengirim, kami telah menghantar, kami telah memutuskan fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat seorang rasul. Maka rasul akhir zaman ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal akhir zaman ni ada orang hak ngaku jadi rasul pun ada. Oh, kampung seronok Pulau Pinang memang seronok dia. Masya-Allah.
Pergi buat haji, pergi tawaf Kaabah di kampung seronok ya, tak ada pintar, tak ada duk naik kapal terbang, hilang apa semua, tak ada duk risau dah. Pergi naik motor kancil 70, kalau sampai di kampung seronok. Pergi buat haji, dapat haji Malburu, bukan haji Mabrur, haji Malburu. Bagi duit insya-Allah tak. Sebab pada haji dia Allah tak terima. Kampung seronok ada seorang guru, seorang sahabat dia cerita, Ustaz ada Allah Alam dia bohong, dia bohong tapi kalau dia betul dia orang tu ya. Kalau dia bohong, dia bohong. Kalau dia senang tu dia orang tu ya. Maka dia kata ada seorang orang kata Pak Long ni dengan aku dia jadi Nabi. Dia kata lepas daripada Nabi Muhammad, satu malam aku mimpi Allah berturun wahyu aku jadi Nabi lah. Oh, mata orang pun tolong dah bilang yang gembor yang kami duduk depan nama mata rote yang masya-Allah. Dia kata apa? Dia kata saya mimpi Allah bermain wahyu bunyi sopan locik. Bunyi sopan locik. Oh, hebat kan dia macam mana Allah berturun kat Nabi dulu bunyi locik. Kita bahagia tak lagi tapi kalau kita ada kat ustaz terwah kata wahyu turun kat Muhammad bunyi locik dia kata kata dia tak lagi. Dia kata aku dah Rasul akhir zaman selepas daripada Muhammad. Ditakdirkan oleh Allah satu ketika hak Rasul ni mati. Bila mati, geng dia hak sesat pun tolong pikapui, hak orang surau pikapui, orang masjid pun pikapui ke. Habis dah clear pikapui pun semua orang nak balik, tiba-tiba kubur hak Rasul Zazak ni, kubur dia berasap. Masya Allah. Kubur dia ni asap kelut. Supaya siapa dia buat macam gelung kan. Ada apa dia buat macam gelung. Hebat tu kira apa dia perlu ni insyaAllah. Kalau nak gelung sehari, bisa elok dan sekali lagi bisa gelung dia. Dan koneksi nak mati pun lebih cepat. Dia punya kubur dia terlalu kasar. Bila berasa orang yang duduk di sekeliling kubur tu jadi terkejut buruk tu dia terkejut buruk, kubur pula asap. Maka geng-geng masjid dengan geng-geng surau ni duduk kata dekat pokok hak sesah ibu dia ni, dia kata ni hampa tengok kubur Tok Syekh Ba. Kubur Tok Syekh Ba dah keluar asap dah, Allah dah siksa dah, Allah dah tiup dah api neraka bagi panas nak bakar dia, nak pergi rentung bang dalam no pasal dia mengaku dia Rasul, hampa tak hati nak tobat juga. Maka geng-geng hak ajaran sesah ni Allah tak beri hidayah lagi. Pasal hidayah ni milik Allah ya. Ketika mana Allah nakkan Nabi nak meninggal, Nabi kata wahai pak saudaraku, mengucaplah masuklah Islam. Bila Nabi kata ala betul, Allah berturun wahyu tu. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak ada hak, kamu tak ada kebenaran untuk bagi hidayah kepada siapa sahaja yang kamu nak, kepada siapa sahaja yang kamu sayang, kepada siapa sahaja yang kamu cinta. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah ni Allah saja hak layak kat siapa hak dia nak bagi. Itu semua kata Allah. Maka geng-geng hak sesat dan sesat dia kata ni apa dekat elok kita dia marah. Kita dia marah, kita kata dulu yang kubur dia bahasa Allah siksa. Dia kata ni hang cakap bagi elok ni. Kubur Tok Syekh kami hak nikah ni, Rasul kami hak nikah ni, bukan Allah azab dia, bukan Allah tiupkan bagi menyala api neraka dalam kuburnya dah. Kubur dia berasa pasal malaikat naik atas api, ambil buat masuk dalam syurga. Punya mampu ayun punya geng, Masya Allah. Dia kata malaikat naik atas api, ambil Rasul dia buat masuk dalam syurga. Kita apa tak fikir. Dia kata roh Nabi apa malaikat banyak hadapi, kita berfikir lebih juga kubur ni bisa dia ke malaikat banyak hadapi. Kalau nak ikut mulianya tanah Malaysia dengan tanah haram Madinah dan juga Mekah, bit malaikat naik di Mekah lagi clear. Semua ada sahabat Nabi tak ada pasal nak berangkat kawal ini. Dah ada sesat nak masuk dalam syurga pula. Masya Allah. Kenapa? Kasih Allah tak bagi hidayah. Maka fitrah manusia suka kepada kebaikan. Hati yang baik suka kepada benda baik. Hati yang tidak baik akan suka kepada benda yang tidak baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan juga Allah menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan di dunia dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di hari akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar daripada jalan kesesatan yang dimurkainya. Maka kata pengarang bahawasanya Allah akan kirim seorang rasul untuk membimbing manusia. Kata ulama, manusia diberikan 4 benda oleh Allah. Yang pertama, diberikan akal, boleh beza baik buruk, dosa, pahala. Yang kedua, diberikan iradah. Apa dia iradah? Iaitu pilihan oleh Allah. Nak pilih Islam ke, nak tolak Islam ke, nak pilih hukum Quran ke, nak ikut hukum Yahudi ke, nak pakai tudung ke, tak mau pakai tudung ke, nak isap rokok ke, nak tinggal isap rokok ke. Allah bagi iradah, daya pilihan. Yang ketiga, Allah hantar apa? Bagi pula rasul, bagi rasul untuk bimbing manusia. Maka Rasul dan juga para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia tak boleh nak ajak kita, tak boleh nak bentuk kita menggunakan akal yang Allah bagi kepada mereka, tak boleh nak buat undang-undang sendiri. Akan tetapi lepas Allah bagi Rasul kepada manusia, Allah bagi pula yang keempat, iaitu Al-Quran. Sebab itu sabda Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kamu 2 benda. Nabi tinggal 2 benda. Nabi tak tinggal kapal terbang, Nabi tak tinggal kapal Islam, Nabi tak tinggal cincin, Nabi tak tinggal apa kekayaan kita dah. Nabi tinggal 2 benda saja. Kalau kamu berpegang teguh dengan 2 benda ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Matilah fitnah dajjal samanapun, bila kamu berpegang teguh hablum minallah wa hablum minar rasul, pegang sungguh-sungguh dengan Allah dan juga dengan Rasul, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua, was-sunnah, iaitu sunnah ataupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap-tiap tahun sambut Maulidur Rasul. Hari 12 Rabiul Awal tu lama ni kita dengar, masya-Allah, baju Melayu sudah putih. Baju Melayu tegak pi buat baju tu, kata apa? Nak habaq kata sayang sungguh kat Nabi ni, masya-Allah. Hak muslimat kadang sana pula pi tukar pula bubuh ba, beli jubah hak Arab pula no, hak abaya ni Kelantan tu ni no, di Penang Tanjung dia mai 200 300 kata apa? Nak lawak Maulidur Rasul. Imam kata insya-Allah hari kita akan mula perarakan Maulidur Rasul start daripada Masjid Singkang 3. Nah, pada awal tu usi masuk ke market, keluar mai masuk dalam kita punya masjid kita ni. Kalau bagi kuat-kuat punya suara. Bila tu imam bagi gerilak dia pun suara tak ada. Sebab itulah waktu nak suara tu pun hati kita kena memperanatkan. Yang pertama, bila selawat tu apa? Bila selawat, Bapa membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ada rasa feeling ke, jangan dipegang boleh. Saya kadang-kadang hati tak baik ni dia kena pegang boleh, dan boleh tengok suara tu imam ni kuliah dia orang kata tak sedap, tak berhenti. Ada guru tak apa nak selawat. Ada berlaku di belah juntung lebah. Belah juntung kan. Semua geng 7-8, geng Husin, geng Subaidah, geng titik di pergi tak lebih insya-Allah. Saya follow dengan Fadil Ustaz Syafiq Gani ada guru. Dia kata terlepas ada orang panggil dia sambutan Maulidur Rasul.
Jadinya saya nak kena bawa. Dia kata, Ustaz, kerja Ustaz mudah. Selawat dia. Kami bagi makmum pun, Ustaz tiba. Selawat dia. Tak ada hari dia. Dia kata, kalau ada betul beliau. Mai hari selawat tu, dia berselawat. Dia bagi makmum dia selawat. Selawat lah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Dan dalam selawat dia tengok seorang makmum mana tak tahu dia kata, "Ni Ustaz apa selawat lagu ni? Mau pakai dress sini." Makmum di belakang sana tarik tengah oleh kata selawat. Oh dia maaf tu. Ustaz ni pun tak apa makmum, saya selawat baik-baik. Selawat lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dah habis selawat, mikrofon akui dah, mikrofon kosong. Dia bagi header dia. Bagi header kat Ustaz ni pula. Dia pun selawat. Makmum tu main lagi kedua. Dia kata, "Ni Ustaz apa selawat cerai lagu ni?" Dia kata, "Mana boleh sedur-sedur." Makmum belakang sana cara dengan ini selawat. Oh dia kata, "Ya maaf boleh gitu." Punya kok bedok aja makmum itu. Pakai mikrofon mendadak. Kali tiga dia selawat. Ustaz ni selawat. Ya Nabi salam alaika. Dia main serang tak boleh ketiga. Dia kata, "Ustaz, main ni makmum nak selawat. Dengar ni, makmum nak selawat. Habis nak Ustaz nak." Orang kemah dia. Dia buat hati dia tak kerti. Dia kata, "Ya Nabi salam alaikum. Ya Nabi salam alaikum." Lagi menguh hayun daripada Ustaz datang ni. Masya Allah. Kenapa? Pasal hati dia tak bagus. Dia kira nak cari salah orang saja. Masya Allah. Dia selawat pun Assalamualaikum tu nak masuk rumah orang. Assalamualaikum masuk rumah orang tu. Ni dengan dalam selawat pun dia bantai juga. Ya Nabi salam alaikum. Ya Nabi salam alaikum. Masya Allah. Pasal hati dia jangan bercerita berdoa tak baik kepada orang dia akan dunia. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata pengarang, kalau kita ni ikut Allah, ikut Nabi, ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi SAW, maka Allah akan bagi jaminan, Allah akan bagi kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Di rumah kita beli frame banyak. Kamu ni ada pesta Sungai Nibung 3 frame RM90. Saya beli. Ustaz mungkin juga pesta, tapi tak pesta kan. Saya nak angkat dengan pegawai. Pakai rok ya, aku kerja tak. Tapi dah stay dia, baru tak jumpa dah. Pakai bila bumi turun, tak ada apa. Dia kuning dia big tutup mata. Dan yang ada bawa dia kata 390 haji dia. Dia kena ambil haji walaupun tak kembali. Dia kata haji 390 tak. Habis dia tak mau kami. Kita berusul lah. Berat dia tak frame berat dia kita. Dia hidup macam apa. Apa dia antara frame yang kita doa lah rumah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Kita doa dengan Allah. Apa dia Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata ikut Al-Quran, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi, tinggal larangan Allah, tinggal larangan Nabi. Apa jaminan yang Allah sebut dalam Quran? Yaj'al lahu makhraja. Kami akan bagi jalan penyelesaian, jalan keluar kepada orang yang bertakwa tadi. Masya Allah. Allah sebut dalam Quran. Kita dah baca surah apa? Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu inilah kitab Al-Quran. Sifat Al-Quran ni apa dia? Hudan, memberi petunjuk. Al-Quran bagi petunjuk, bagi jalan yang benar supaya kita ni boleh
ikut trek dia, boleh ikut landasan yang cantik menuju keridhaan Allah, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat lil muttaqin, orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa ni? Kata Sayyidina Ali, at-taqwa hiya, takwa ada 4 ciri. Ada 4 ni insya-Allah dia bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, dia ada perasaan takut, gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amal bil tanzil, dia sentiasa beramal dengan Al-Quran. Dia tak ambil setengah, dia tak kufur setengah, dia beriman setengah, dia tak beriman setengah. Dah, orang yang bertakwa semua hak Allah sebut dalam Quran dia ambil pegang. Dalam Al-Quran Allah suruh orang perempuan melakukan tolong tutup buah dada. Dia kata hari tak boleh beritahu. Dia kata dia beli agama itu sinema orang takkan ada tukang laku juga. Dia pakai itu sinema orang. Dia kata itu sinema orang. Dia ambil hak sikit, hak kena selera dia ambil, tak kena selera dia tolak. Tapi ini orang yang tidak dikira bertakwa lagi. Yang ketiga, berrida bil qalil, dia rida dengan rezeki dia yang sedikit. Pasal rezeki kita ni Allah yang tanggung, Allah yang jamin. Tak ada siapa pun di atas muka bumi rezeki dia Allah tak bagi langsung. Hatta binatang yang duduk dalam daun yang tak ada apa boleh makan lah. Masya Allah. Hatta orang Cina, orang India yang duk sembah tokong, yang duk sembah berhala setiap hari pun Allah bagi jaminan, bagi rezeki kaya raya juga walaupun dia kufur kepada Allah. Apatah lagi kita yang setiap hari mai duduk dalam masjid membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah ikrar dah semua kerja buat kita, hidup mati kita, ibadah kita, semua yang kita buat lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kita berserah Allah. Tapi kadang-kadang orang kita dia ada krisis keyakinan kepada Allah. Bab rezeki dia tak apa nak yakin. Tambah melantar anak dia hidup pondok, dia kata alhamdulillah pondok dah kata apa itu dia tak sijil apa dia tak ada kira tu belah. Sedangkan anak orang bukan Islam, Masya Allah, orang Cina dia mengaji seperti anak dia mengaji dekat tempat dia suruh jaga kaunter dia rutin tu sampai ketua dia jaga token dia ketua tak boleh mengaji tak pun. Masya Allah, Allah bagi rezeki. Tapi bila kita hantar anak kita masuk pondok, kita kata ni alhamdulillah surah Al-Quran 30 juzuk nak pergi makan apa anak-anak. Oh, dia pun nak betul lah. Sedangkan Allah dah janji dalam Al-Quran ayat juzuk 12 Allah berfirman wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sesungguhnya apa sahaja makhluk yang melata di atas muka bumi Allah illa 'ala Allahi rizquha, Allah sahajalah yang memberi rezeki, Allah sahaja yang menjamin rezeki kepada mereka. Masya Allah, Allah sebut terang-terang dalam Al-Quran. Maka kita kalau hati kita bagus, hati kita cantik, kena yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kita kena percaya, janji manusia dengan percaya. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia tak betul, kadang-kadang tepat, kadang-kadang kurang tepat. Tapi janji Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tak pernah mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita berhenti dulu setakat ini, kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Kita akan pastikan setiap seorang ada kitab insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkasar kurang saya mohon dan maaf. Dan sebelum itu di luar sana saya bawa minyak Wadi Kasturi yang telah diruqyah oleh seorang ulama daripada Yaman, iaitu Syekh Muhammad Salah. Syekh Muhammad Salah adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang pakar dalam bidang qiraat, iaitu dalam bidang pembacaan Al-Quran, yang mana
bacaan Syekh Shalih ini bersambung sanad bacaannya sampai kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak boleh dapatkan di luar sana harga RM10 dan bukan RM10 dan bukan, tapi jadi tidak lagi, tapi RM10 saja. Boleh dapatkan di luar sana, dan keuntungan dari penjualan tersebut akan disumbangkan ke dalam tabung pembangunan Ahad Dakwah Al-Islamiyah di Padang Menara. Kalau kita main daripada Finland, Padang Menara itu dan kena roti SM itu menghalau ke penanti dan nampak belakang tanah yang ada apa? Ada pintu gerbang hijau sedang menyiapkan mujawab ataupun kompleks Mahad Dakwah Islamiyah yang mengenal belanja 20 juta ringgit, bukan 20 juta rupiah, 20 juta ringgit Malaysia. Maka ibu dan bapak-bapak yang mana nak bagi sumbangan boleh masuk dalam tabung pun boleh, yang mana nak beli minyak wangi pun boleh. Saya eloknya buat dulu minyak wangi pun beli, boleh tabung pun boleh. Pastikan dalam ini seorang RM1 juta selesai insyaAllah. Boleh tak? Jamaah seorang RM1 selesai masalah. Tak kira lah RM1 ringgit ke, RM1 sen ke, RM1 apa ke, jadi kita infak di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu dan bapa kita seluruhnya, dan juga dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi اللهم ارزقنا النظر إلى وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.